Apa itu COVID-19? Penyakit coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Sesiapa sahaja boleh dijangkiti COVID-19 dan mungkin mengalami gejala seperti demam yang menggigil, batuk, sakit tekak, sesama, sesak nafas atau kehilangan dera rasa dan bau. Kebanyakan orang mempunyai simptom yang ringan dan cepat pulih, tetapi sebilangan orang seperti golongan kanak-kanak, warga emas atau mereka yang mempunyai rekod perubatan mungkin mendapat kesan yang teruk jika dijangkiti dan perlu dibawa ke hospital. COVID-19 sangat mudah berjangkit. Ia boleh merebak apabila seorang itu batuk atau bersin dan virus tersebut akan berada di udara. Orang sekeliling yang menyedut virus atau menyentuh virus di mana-mana permukaan boleh jatuh sakit sekiranya mempunyai virus di tangan lalu menyentuh muka mereka. Oleh itu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Ketika anda batuk atau bersin, tutup mulut anda dengan tisu dan segera membuangnya ke dalam tong sampah. Lalu basuh tangan anda dengan sabun dan air sekurang-kurangnya 20 saat secara kerap kali atau menggunakan pembersih tangan antiseptik. Elakkan memegang mata, hidung atau mulut sebelum mencuci tangan. Anda juga perlu memakai topeng muka apabila keluar rumah. Dan jaga jarak sekurang-kurangnya 2 meter dari orang lain. Selain itu, kekal berada di dalam rumah atau stay at home jika tiada keperluan di luar. Anda juga digalakkan untuk tingkatkan kebersihan diri dan kawasan persekitaran rumah anda. Sekiranya anda dijangkiti penyakit, perkara pertama yang anda lakukan sudah pastinya mengambil ubat. Tetapi, jika satu dunia sakit, yang kita perlukan adalah vaksin. Pada waktu pandemik COVID-19 yang tidak berhenti ini, satu-satunya perkara menjadi harapan pada kita semua untuk masalah ini adalah vaksin. Sudah hampir lebih dari 100 buah negara di seluruh dunia bekerjasama meneliti dan mengembangkan vaksin. Usaha untuk mencegah COVID-19 daripada terus menular adalah penting bagi memastikan keadaan negara aman dan stabil. Jadi, mari kita ketahui lebih lanjut mengenai apa itu vaksin untuk COVID-19 ini. Vaksin dihasilkan daripada sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang dimatikan atau dilemahkan atau dari protein subunit pada virus. Antigen dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem imuniti tubuh dan vaksin juga membantu sistem imun mengenal pasti kuman-kuman tertentu supaya sistem imun cukup bersedia diserang kuman sebenar. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang paling berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19. Vaksinasi merupakan suatu bentuk rawatan yang membolehkan tubuh badan melawan jangkitan. Ia dilakukan dengan bantuan sistem imun tubuh yang terdiri daripada rangkaian sel, tisu dan organ yang bekerjasama untuk melindungi tubuh daripada kuman yang berbahaya. Apabila kuman ini masuk ke dalam badan anda, ia akan menyerang jangkitan yang membuatkan anda sakit. Sistem imun badan anda bertindak seperti pasukan tentera yang sentiasa melakukan rondaan di dalam badan. Apabila kuman masuk ke dalam badan, ia akan memberikan amaran seperti penggera dan sel-sel imun yang bertindak sebagai tentera akan diaktifkan untuk melawan dan membasmi kuman berbahaya tersebut. Kemudian, sistem imun anda akan menyimpan memori mengenai kuman tersebut supaya dapat bertindak balas dengan segera untuk jangkitan yang sama pada masa hadapan. Tindakan perlindungan ini digelar immunity di mana dalam beberapa kes tertentu ia dapat bertahan selama seumur hidup. Vaksinasi berupaya untuk mencegah jangkitan dengan lebih cepat dan berkesan. Oleh itu, vaksinasi adalah sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada semua individu yang tinggal di dalam komuniti. Vaksin yang pertama ialah Pfizer-BioNTech yang berasal dari Amerika Syarikat. Ia merupakan vaksin mRNA yang pertama di dunia dan sebanyak 2 dos diberikan. Seterusnya ialah vaksin AstraZeneca yang dikeluarkan oleh United Kingdom. Vaksin ini menggunakan teknologi vektor virus dan sebanyak 2 dos diberikan. Vaksin yang ketiga ialah Sinovac yang dihasilkan oleh China. Vaksin ini menggunakan virus yang aktif dan 2 dos diberikan secara berperingkat. Vaksin yang keempat ialah Sputnik V yang berasal dari Rusia. Vaksin ini menggunakan vektor virus dan sebanyak 2 dos diberikan.
Lain sekali, vaksin konsina biologik juga berasal dari China. Vaksin ini menggunakan beta virus dan hanya satu dos sahaja yang perlu diberikan. Satu sinar harapan, satu titik permulaan penamatan penularan jangkitan COVID-19. Itu ciapan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Esok merupakan masa yang dinanti-nantikan rakyat Malaysia dalam usaha kita melawan penularan COVID-19. Esok bermulanya program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka menjadi individu pertama diberikan suntikan vaksin Pfizer-BioNTech, diikuti oleh Dr. Nur Hisham sendiri sebagai individu kedua di negara ini akan diberikan suntikan. Kemudian, program vaksinasi akan diteruskan kepada 571,802 petugas barisan hadapan meliputi sektor kesihatan dan bukan kesihatan. Sementara itu, pendaftaran untuk program imunisasi vaksin COVID-19 kebangsaan sudah boleh dilakukan bermula hari ini. Pilihan pendaftaran kini sudah boleh dicapai oleh pengguna MySejahtera yang menggunakan sistem operasi iOS dan Android. Kumpulan pertama vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech sebanyak 312,390 dos tiba di negara pada Ahad melalui pesawat MH604 dengan hiasan jalur Geminang. Vaksin berkenaan pula dihantar ke 16 lokasi pusat simpanan vaksin PSB di seluruh negara. Tiga fasa pemberian vaksin untuk kumpulan SASA. Kumpulan utama 1, petugas kesihatan kerajaan dan swasta. Kumpulan utama 2, petugas barisan hadapan yang merangkumi perkhidmatan penting, essential services dan pertahanan. Pemberian vaksin adalah kepada petugas barisan hadapan, terutamanya petugas kesihatan, bagi memastikan kumpulan ini terlindung daripada jangkitan COVID-19. Ini bertujuan memastikan sistem kesihatan dan keselamatan pada tahap yang optimum. Kumpulan utama 1, baki petugas kesihatan serta perkhidmatan penting dan pertahanan. Kumpulan utama 2, warga emas berumur 60 tahun ke atas, golongan berisiko tinggi mengalami penyakit kronik dan orang kelainan upaya OKU. Mengurangkan beban penyakit kepada kumpulan berisiko tinggi agar terlindung daripada jangkitan COVID-19. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban kepada sistem kesihatan awam Malaysia. Kumpulan utama, penduduk berumur 18 tahun ke atas, warga negara dan bukan warga negara. Keutamaan kepada kawasan di zon merah, zon kuning dan kemudian zon hijau. Kawalan wabak, pemberian vaksin akan dijalankan sepanjang fasa 2 dan 3 di kawasan kluster berisiko tinggi melalui penilaian risiko bagi mengawal penularan penyakit. Pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan sekurang-kurangnya 80% penduduk dewasa Malaysia menerima vaksin menjelang Februari 2022 untuk mengurangkan penularan virus COVID-19 dalam negara. Okey, sekarang ni detik bersejarah sedang berlangsung ketika ini di kaca TV di mana Perdana Menteri menerima suntikan vaksin COVID-19. Alhamdulillah, Tan Sri Muhyiddin telah pun selesai menerima suntikan vaksin COVID-19